Malaysia. Saya nak sebut satu kerana saya mahu kita melihat dalam belanjawan BN sekarang ini, majoriti daripada belanjawan untuk polis dikhaskan untuk meninjau pergerakan aktiviti subversif. Dia kalau nak faham tu macam untuk ikut Anwar Ibrahim, nak ikut Karpan Singh, nak ikut Keadilan, nak ikut pemimpin PAS dan DAP. Jadi polis ini majoriti ditugaskan untuk memantau ceramah, masa bersih 2 juta ringgit dibelanjakan semata-mata tak bagi orang berhimpun. Saya nak kata, sebenarnya polis kita boleh menjaga perhimpunan dengan mengawal selia jalan dan lalu lintas. Apa buktinya? Buktinya masa saya pergi dekat Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang, masa tu Perkasa nak buat demo. Perkasa buat demonstrasi lawan kerajaan negeri. Saya pantau apa yang dibuat polis. Polis tak tangkap. Polis memantau lalu lintas, kawal mereka yang ada pada hari tersebut. Saya pun gunalah kawan saya, kita ikut spy lah. Kalau saya tanya, dia tahu Nurul Izzah siapa. Saya tanya, kenapa tak tangkap? Macam tangkap masa program kalau pembangkang buat lah. Dia kata, oh tak perlu, tak perlu. Kita boleh kawal keadaan, kita boleh kawal perhimpunan, yang kita boleh kawal lalu lintas. Jadi terbukti polis memang boleh mengawal keadaan demonstrasi. Memang boleh buat. Yang penting yang ke atas tu, pimpinan ke atas tu jangan ikut telunjuk BN. Hang buatlah kerja demi keselamatan rakyat terbanyak. Jadi penyelesaian kita tak perlu ambil 50,000 anggota polis yang baru. Tak perlu. Menjelang 2015. Itu penyelesaian yang Hishamuddin Hussein On beri. Pada saya dah ada 106,000 polis. Tak perlu lagi mereka ni jaga pembangkang. Kalau kita dah menang nanti, kalau UMNO, BN nak buat ceramah, pergi buatlah ceramah. Pergi cari permit, hang buatlah kat dewan mana-mana pun. Pergilah jumpa rakyat seramai mungkin pun. Betul. Kalau utusan nak diterbitkan boleh. Suara Keadilan pun wajib diberi lesen. Itulah baru rakyat dapat nilai. Dapat nilai, tak dengar lagi fitnah tentang liwat, fitnah tentang video seks. Tengok saja dasar belanjawan mana lagi baik. Tengok saja dasar perbahasan antara Ketua Pembangkang lawan Perdana Menteri. Biar rakyat pilih. Itu yang kita mahukan. Dan kalau tak dapat, tak perlu nak tambah 50,000 anggota polis, gaji polis boleh naik dengan lebih baik. Polis pun suka, jadi special branch, polis-polis yang ada malam ini, sokonglah Pakatan Rakyat. Mudah. Kita perjuangkan, tidak ada kompromi bab itu. Polis-polis biasa, saya masih ingat masa ayah saya dipukul, polis biasa simpati, bantu kita. Kita hanya bermusuh dengan mereka yang rasuah, yang ambil duit projek besar, bukan jaga rakyat pun. Dia jaga pemimpin, 1-2 kerat pemimpin UMNO. Okey, Aci. Jadi Aci pun kena sokong. Kenapa? Bila dapat sokongan rakyat, barulah kita boleh memastikan perubahan berlaku. Saya tak boleh buat seorang, YB Hi, YB Haniza, YB Amir. Semua kami ni hanya berkuasa kerana rakyat yang beri kuasa pada kami. Jadi kalau nak ubah cara sekarang ini, bagaimana penipuan-penipuan, rompakan demi rompakan dibuat. You bayangkan, boleh dalam belanjawan tahun lepas diumumkan 200 item seluar dalam berjenama mahal, perfume mahal-mahal, beg tangan mahal-mahal, dikecualikan cukai. Baru kami duk bising kata tumpuan kena rakyat terbanyak, barulah terhegeh-hegeh nak perbaiki. Tapi pada saya, alhamdulillah, maksudnya bila 54 tahun satu parti memerintah, tidak akan ada dasar yang ditumpukan kepada rakyat. Isunya sekarang, isunya bila berbalik kepada masa depan, saya nak kata kita bukan sahaja berhadapan dengan cabaran dari segi keselamatan politik,
kita juga berhadapan dengan cabaran sosial. Makcik-pakcik sekarang yang saya muliakan, sekarang Reserve Army pun akan ada wujud di semua kawasan parlimen. Reserve Army buat wataniah. Mereka boleh mengundi. Tu tak tambah lagi dengan warga negara baru. Warga negara baru BN saya panggil, yang dahulunya penduduk tetap, sekarang boleh mengundi. Dan saya kata, kita tak pernah menolak orang Indonesia, orang Bangladesh. Daripada awal, dalam 10 tahun kebelakangan, yang lawan bila pendatang asing tanpa izin disebat di penjara-penjara Malaysia adalah Pakatan Rakyat. Sehingga ke hari ini sudah 80,000 orang, kebanyakannya orang Indonesia, yang disebat dalam penjara di seluruh Malaysia atas dasar BN. Itu hakikat. Tapi pada masa yang sama, kita nak pastikan you tak boleh bagi kewarganegaraan bersyarat kalau undi BN hang dapat jadi warga negara Malaysia. Ini salah, ini satu perbuatan yang mengkhianati Malaysia. Kita bercakap nak jadikan orang warga negara, kita perlu berikan ya dengan penuh kesetiaan dan sebagainya. Dan kerana itu saya katakan, banyak cabaran yang kita hadapi. Saya pinta tuan-tuan perempuan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kawan-kawan sekalian, jangan lupa tentang isu-isu utama. Jangan lupa tuntutan kita masa bersih. Jangan kita lupa kalau kita biarkan mereka terus memerintah, memang 1001 tipu daya, rompakan akan terus menerus berlaku. Jadi saya bawa kepada, lihatlah track record kita di semua negeri-negeri Pakatan Rakyat. Apa pun nak cakap, dalam 3 tahun, Alhamdulillah, ada perkembangan yang jauh lebih baik. Pahang tu sampai sekarang bawah BN, tak bayar lagi pengusaha. Bankrupt pula tu. Berhutang dengan kerajaan pusat. Samalah Johor dan negeri-negeri lain di bawah Barisan Nasional. Jadi saya kata bukan kita sempurna. Saya ambil maklum, banyak kita boleh perbaiki. Kita perlu maklum balas. Tapi pada hakikatnya, bila kita bersedia untuk melaksanakan reformasi, untuk membantu masyarakat, termasuk janji kita untuk laksanakan gaji minima. BN sampai ke hari ini tak berani untuk laksanakan gaji minima. Dalam belanjawan Perdana Menteri tak sebut, kita sebut. Termasuk kita kata kita tak sanggup nak laksanakan GST sedang rakyat menderita macam ni. Mereka tak sebut dalam GST, dalam belanjawan mereka. Percayalah tuan-tuan perempuan, menang BN dia akan laksanakan GST. Kenapa? Cukai baru, cukai barang dan perkhidmatan. Saya nampak draft rang undang-undang selepas kampung baru, rang undang-undang cukai perkhidmatan dan barangan yang baru, GST, di Parlimen dalam aturan mesyuarat. Maksudnya Perdana Menteri boleh tak sebut perkara yang begitu pokok. Dia akan perkenalkan cukai ini. Dia akan pastikan kita terpaksa membayar lebih tinggi daripada dulu. Nah, kenapa Pakatan Rakyat nak laksana juga gaji minima? Kita nak laksana kerana kita tahu di Malaysia hanya 1.7 juta orang saja yang bayar cukai. Begitu sikit. Orang masih tak cukup gajinya. Ada yang di ladang-ladang dapat gaji 300 je sebulan. Sabah, Sarawak samalah juga. Jadi kerana itu hadirin hadirat, saya pohon menjelang pilihan raya tak cukup dengan kehadiran malam ini. Kita perlukan bantuan pacar. Kita perlukan bantuan dari semua segi sokongan kerana mereka akan terus cuba menipu, cuba memenangi pilihan raya umum yang akan datang. Dan kita perlukan gandingan kerjasama sebaik mungkin untuk insya-Allah menyelamatkan Malaysia bersama. Sekian yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik dari kelemahan diri saya sendiri. Jaga diri baik-baik semua, balik baik. Wassalamualaikum taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woman Nandri, Syekh Shani.